Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 29 Ogos, saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, kes pergaduhan di Padawan Sarawak yang tular bukan isu perkauman. Miros buat kajian dalam talian persepsi pengguna terhadap kebolehlaksanaan teksi motosikal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kes pergaduhan di Padawan Sarawak yang membabitkan sekumpulan lelaki dengan seorang daripada mereka mengeluarkan parang hingga menjadi tular di media sosial semalam bukan isu perkauman. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur, pergaduhan berlaku berpunca kes penipuan. Beliau meminta orang ramai tidak mudah percaya hasutan yang mengaitkan kejadian itu dengan isu perkauman dan menyemak fakta terlebih dahulu. Pihak polis menjalankan siasatan dan memburu individu yang mengeluarkan parang dalam kes gaduh berkenaan. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak, Superintendent Mustafa Kamal Ghani Abdullah mengesahkan bahawa orang ramai bertindak menahan dua suspek berhubung kes penipuan nombor ramalan di kawasan MJC Batu Kawah. Kedua-dua mereka berusia 63 dan 54 tahun dipercayai menipu seorang warga emas berusia 70 tahun sehingga menyebabkan kerugian berjumlah RM17,000. Suspek diserahkan di Balai Polis MJC. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu dan mendorong harta untuk diserahkan. Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia Miros akan menjalankan kajian persepsi pengguna jalan raya terhadap kebolehlaksanaan perkhidmatan teksi motosikal bermula hari ini hingga 7 September depan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Miros, kajian itu dilakukan secara dalam talian dengan menyasarkan penunggang motosikal dan orang awam. Ia bagi mengenal pasti tahap penerimaan pengguna jalan raya terhadap kebolehlaksanaan perkhidmatan teksi motosikal di negara ini yang meliputi aspek keselamatan jalan raya, perundangan, aliran trafik, ekonomi, keselamatan sosial, kesihatan, budaya serta peralihan mod pengangkutan. Hasil dapatan daripada kajian ini akan dibentangkan kepada Kementerian Pengangkutan bagi merangka mekanisme pelaksanaan perkhidmatan teksi motosikal di Malaysia. Seterusnya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak mengeluarkan 2 cek kepada 2 entiti yang mempunyai kaitan dengan komuniti masyarakat Cina. Bekas setiausaha politik kepada bekas Perdana Menteri itu, Datuk Wong Nai Chi, bagaimanapun mendedahkan, cek itu tidak dikeluarkan terus kepada pihak berkenaan, sebaliknya disalurkan kepada seorang individu. Saksi kelima pendakwaan berkata demikian ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram pada hari kedua perbicaraan pengubahan wang haram dana One Malaysia Development Berhad 1MDB pagi tadi. Dalam keterangannya, Datuk Wong memberitahu 2 entiti itu adalah Akademi Kewartawanan dan Informasi yang menerbitkan akhbar mingguan bahasa Cina serta AD Network yang juga pentadbir laman Facebook Ajib Gore. Cek terbabit dikeluarkan kepada ahli perniagaan Tan Sri Lim Soon Peng kerana tertuduh tidak mahu ianya disebarkan di Facebook. Sementara itu, mahkamah turut diberitahu cek turut dikeluarkan kepada UMNO bahagian Batu Kawan, Pulau Pinang. Saksi ke-6, Datuk Muhammad Nur Ahmad berkata, cek yang diterima pada 6 Ogos 2013 berjumlah RM100,000 itu adalah sumbangan kepada cawangan bagi mengelolakan sebarang aktiviti untuk masyarakat parlimen itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Kira itu turut memanggil saksi ketujuh, penolong pendaftar Syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rafidah Yahya yang membuat pengecaman dokumen berhubung syarikat 1MDB.
Tingkat 2 dan 3 bangunan perniagaan menjual pelbagai produk kopi di Jalan Pudu musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Pasukan penyelamat mengambil masa lebih 2 jam untuk memadamkan api yang sedang marak dalam kejadian jam 5.12 pagi itu. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur memaklumkan operasi pemadaman membabitkan 4 buah balai bomba iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Pudu, Hang Tuah, Ceras dan Jalan Tun Razak. Seramai 38 anggota digerakkan ke lokasi. Api berjaya dikawal jam 7.52 pagi. Selepas pemadaman selesai, didapati bumbung di tingkat 3 turut runtuh kira-kira sejam kemudian. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Seramai 445,641 calon akan menduduki peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2019. Ia akan dijalankan pada 4, 5, 10, 11 dan 12 September ini. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan hari ini berkata, calon berkenaan mendaftar untuk menduduki UPSR di 8,076 pusat peperiksaan di seluruh negara. Calon sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan membabitkan 434,177 orang, manakala sekolah swasta seramai 11,464 orang. Seramai 53,242 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan peperiksaan berjalan lancar seperti dijadualkan. Jadual waktu peperiksaan boleh dimuat turun dari laman web lembaga peperiksaan. Calon juga diingatkan supaya membawa dokumen pengenalan diri ke pusat peperiksaan bagi memastikan pengurusan dan pengendalian peperiksaan berjalan dengan lancar. Pengarah terkenal tanah air Raja Ahmad Alauddin meninggal dunia awal pagi tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di Bandar Seri Damansara, Petaling Jaya pada jam 6 pagi tadi. Allahyarham dilaporkan meninggal dunia ketika tidur. Berita sedih itu disahkan oleh pengurus produksi syarikat Pena Creative Pictures, Muhammad Syahidan Hassan. Sepanjang karianya, Raja Ahmad Alauddin pernah dinobatkan sebagai pengarah terbaik Festival Filem Malaysia ke-9 menerusi filem Hati Bukan Kristal. Antara drama popular arahannya adalah Curi-Curi Cinta, Ariana Rose dan Aurora Aisyah. Selain itu, beliau juga amat disenangi oleh pelajar yang pernah berguru dengannya sepanjang berkhidmat sebagai pensyarah di Akademi Seni Kebangsaan ASK. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI mensasar untuk melancarkan Dasar Automotif Nasional NAP 2019 sebelum pembentangan belanjawan 2020 menjelang Oktober depan. Menurut Menteri Datuk Darul Lai King, kajian semula dasar terbabit kini berada di peringkat akhir dan hanya menunggu sesi terakhir konsultasi sebelum melancarkannya. I hope the industry can bear with us a little bit because we need to ensure that we get every stakeholder, even people who have an opinion over it, who are experts in it, to say a bit of their say. Not that we can make everything that is perfect. I'm sure somebody is going to criticize us at the end of the day, but we're trying to minimize that by ensuring that the new automotive policy or national automotive policy is not only the way a car is, but how a car must be in the future. Akan jadi. Beliau terdahulu melancarkan program pensijilan profesional berasaskan industri Forward oleh Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia, MARI. Sasaran utama program itu untuk melahirkan bakat mahir yang diperlukan dalam era revolusi industri keempat. FGV Holdings Berhad FGV mencatatkan keuntungan sebelum faedah dan cukai PBIT sebanyak RM102 juta bagi tempoh 6 bulan pertama berakhir 30 Jun 2019. Angka itu berbanding RM146 juta yang dicatatkan tempoh sama tahun lalu. Jumlah perolehan kumpulan pula berjumlah RM6.56 bilion berbanding RM7.04 bilion. As you know, CPO prices was 19% lower for the second quarter this year than it was in the second quarter last year.
Another factor was the sugar business, which suffered a loss, and it's pretty well documented. The bulk of our losses can be attributed to these two factors alone. FGV juga mengunjurkan harga minyak sawit mentah MSM diniagakan dalam jajaran RM2,000 dan RM2,200 satu tan meskipun terdapat pemangkin seperti unjuran ekspor yang lebih baik serta peningkatan permintaan bagi biodiesel. Selain meninjau peluang baru bagi meningkatkan pendapatan menerusi pelan tindakan peladangan bersepadu pada separuh kedua tahun 2019. Menjelang 31 Ogos, pelbagai persediaan menyambut Hari Kebangsaan dilakukan di semua peringkat di seluruh negara. Di Tapah Perak, kumpulan ceknik atau menjahit suku kaum Semai di Kampung Sungai Cincin menjiwai semangat patriotik itu dengan menyediakan selempang jalur gemilang. Ikuti laporan wartawan Syafiqah Damanhuri. Berhasrat ingin bersama meraikan sambutan Hari Kebangsaan ke-62 peringkat negeri Perak, Teh Bahramat 55 tahun dan Nur Aimi Yusof 31 tahun antara ahli kumpulan ceknik Kampung Sungai Cincin yang terlibat dalam proses menghasilkan selempang jalur gemilang. Bendera yang dijahit satu persatu bagi membentuk selempang itu, kata mereka, tidak sukar dilakukan biarpun baru sahaja belajar menjahit April lalu. Semua MB bagi 100, tapi kami bagi-bagilah sikit-sikit sebab kita menjahit ni, kita menjahit ni 6 orang. 6 orang kita menjahit. Susah tak ambil sendiri? Tak adalah, tak susah sangat. Biasa je. Sebab kita dah biasa berjahit. Rasa senang sikit lah. Mangga seronok pun ada, mangga pun ada. Menurut Ketua Komunikasi Strategik Perbadanan Menteri Besar Perak, MB Ing, Siti Kamisah B. Muhammad Hashim, kumpulan ceknik Kampung Sungai Cincin adalah kampung angkat syarikat itu. Jelasnya dari 700 helai bendera, kumpulan itu berjaya menyiapkan selempang dalam masa yang singkat sebelum dipakai dalam perarakan kontijen orang asli Perak sempena sambutan Hari Kebangsaan nanti. Mereka cuma diberi hari Jumaat kemarin, baru 2 hari 3 hari lepas. Tapi oleh kerana semangat dan mereka ingin bersama untuk dengan kontijen pasukan orang asli itu, mereka dapat hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad mereka bersungguh-sungguh telah melaksanakan menjahit selempang bendera tersebut. Okey, baik. Ini adalah salah satu contoh selendang yang dijahit oleh kumpulan ceknik kaum Semai Sungai Cincin ini untuk dipakai semasa hari perarakan kumpulan masyarakat orang asli negeri Perak sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Perak di Taiping nanti. Cantiklah, Kak. Merdeka! 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 Sebuah keluarga Tionghoa di Pasir Mas, Kelantan dianggap unik kerana 4 dari 6 beradik keluarga itu bertugas sebagai guru mengajar bahasa Melayu di sekolah. Keluarga itu sebahagian besarnya adalah dalam kalangan warga pendidik, termasuk 2 menantu dan seorang cucu. Laporannya bersama Shanun Hanif Abdullah Suhaimi. Keluarga Owi ini berasal dari Kampung Sakar, Pasir Mas dan menetap di sebuah rumah tradisional keturunan Hokkien dibina sejak 5 generasi. Cikgu Owi Kim Ki mengajar bahasa Melayu di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua, Kota Baru sejak 22 tahun. Katanya, sejak kecil dia meminati bahasa ibunda sehingga memilih mata pelajaran itu untuk diajar kepada pelajar Cina di sekolahnya. Ada masa tu dengan kawan Cina pun kita masih menggunakan bahasa Melayu untuk komunikasi. Itulah unik masyarakat Kelantan, Cina Kelantan. Anak sulung Owi Kim Jim, 56 tahun, sebelum ini mengajar bahasa Melayu di Kuantan, Pahang. Ketika mengajar, beliau sering mengutamakan berpakaian baju kurung yang disifatkannya sebagai formal dan sopan. Cabaran baginya ialah memastikan pelajar Melayu sendiri menggunakan bahasa ibunda mereka dengan betul. Guru SMK Tanjung Bunga Pasir Mas ini turut sedih apabila masih ada individu tidak fasih berbahasa Melayu yang sepatutnya menjadi bahasa penyatuan semua kaum. Walaupun kita berbahasa Cina,
kita mesti pandai. Tak bolehlah kalau orang Cina tu dia tak mau cakap bahasa Melayu, orang India dia tak mau cakap bahasa India, tak boleh. Kita mesti pandai, mesti fasih. Sebab itu adalah bahasa di negara di mana kita dilahirkan. Kita mesti fasih. Turut berpengalaman sebagai warga pendidik ialah menantu dalam keluarga itu, Cikgu Ching Chu Tua yang telah berkhidmat selama 24 tahun. Bahasa Melayu adalah bahasa perantaraan semua kaum. Jadi bahasa Melayu ni sangat penting untuk kita sehari-hari. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi bawa ke mati. Jadi saudara, itu antara pantun. Banyak sebenarnya pantun yang diingati oleh Pak Cik ni, dan beliau merasakan bahasa adalah medium untuk berhubung di antara rakyat dan bersatu padu menjelang kemerdekaan. Itu saja laporan saya, Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi daripada Pasir Mas, Kelantan untuk rangkaian Media Prima. Pang Kudung, dia bercerita seolah-olah Syarikat kosmetik terkemuka dunia L'Oreal Paris memperkenalkan produk terbaru mereka, L'Oreal Paris Revitalift Crystal Micro Essence yang serba baru untuk memenuhi keperluan wanita tampil cantik dan berkeyakinan. Revolusi penjagaan kulit yang dikuasai oleh teknologi mikro ini dikatakan mampu menembusi sehingga 10 lapisan kulit. Sebenarnya I quite fussy when it comes to a certain product. I tak boleh nak guna for jangka masa yang panjang because skin I very sensitive. But since I got introduced to this product, I suka sangat and it just adapts really well kepada kulit saya. So 2 minggu I guna, dalam 2 hari je I dah nampak it's detoxing kan, sebab dia macam nak build up pembaruan kulit lah, to build up a new healthy skin. Sempena pelancarannya, L'Oreal Paris menganjurkan acara Konkurs bermula semalam hingga 1 September di IOI City Mall Putrajaya. Pelbagai aktiviti sudah diatur termasuk pemeriksaan kulit secara percuma. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, petisyen dalam talian membantah tindakan Perdana Menteri Britain Boris Johnson menggantung Parlimen semalam berjaya mengumpulkan lebih 1 juta tanda tangan. Petisyen itu kini akan dipertimbangkan untuk diperdebatkan pada sesi Parlimen seperti mana semua petisyen yang mendapat lebih 100,000 tanda tangan. Petisyen itu mengatakan Parlimen tidak boleh digantung atau dibubarkan kecuali dan sehingga pengunduran Britain dari Kesatuan Eropah EU yang dijadualkan pada 31 Oktober ini dilanjutkan atau dibatalkan. Penggubal Undang-Undang Pro-EU menggesa penduduk untuk menandatangani petisyen berkenaan. Tindakan Johnson menggantung Parlimen yang dilanjutkan sehingga 14 Oktober iaitu 2 minggu sebelum Brexit mencetuskan kemarahan penduduk dan penggubal dasar. Ratusan orang mengadakan tunjuk perasaan di dataran Parlimen dan di luar Downing Street di London. Bantahan juga diadakan di Manchester, Edinburgh dan bandaraya lain. Langkah itu menyebabkan penggubal dasar pro-EU berdepan masa yang terhad untuk menghalang Brexit daripada dipersetujui tanpa perjanjian. Sumber pejabat Perdana Menteri bagaimanapun menegaskan tindakan itu hanya menyebabkan tempoh persidangan bagi Dewan rendah berkurangan sebanyak 4 hari sahaja. Seterusnya, Florida diisytiharkan darurat membabitkan daerah di laluan taufan Dorian yang melanda dari Kepulauan Caribbean ke kawasan pantai timur negara itu. Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan perkara itu bagi menghadapi taufan Dorian yang dijangka melanda hujung minggu ini. DeSantis turut menyarankan setiap penduduk Florida untuk menyimpan bekalan yang boleh bertahan selama 7 hari termasuk makanan, air dan ubat-ubatan serta pelan kecemasan jika berlaku bencana. Terdahulu, Dorian dilaporkan mendarat di timur Puerto Rico pada Rabu membawa angin kencang dengan kelajuan 120 km sejam. Negara berkenaan dijangka menerima taburan hujan sehingga 25 cm yang boleh mengakibatkan banjir buruk di beberapa tempat. Seorang lelaki berusia 80 tahun menjadi korban pertama selepas terjatuh tangga ketika sedang melakukan persiapan menghadapi taufan di San Juan.
16 terbunuh termasuk 7 kanak-kanak selepas tentera rejim Syria dan sekutunya Rusia melancarkan serangan bom di Idlib. Menurut pemantau hak asasi manusia Syria, daripada jumlah itu, 6 kanak-kanak maut akibat serangan udara di Ma'rad al-Numan. Terdahulu, serangan udara turut dilancarkan berhampiran pos tentera Turki di Shermagar. Tentera rejim Syria pimpinan Presiden Bashar al-Assad dan Rusia dipercayai meningkatkan serangan sejak April lalu di wilayah Idlib yang dikuasai pemberontak. Tindakan terbabit dilakukan meskipun Rusia dan Turki mencapai kata sepakat pada September tahun lalu untuk menjadikan Idlib sebagai zon larangan tindakan keganasan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan, 2 perlawanan Piala Cabaran 2019 berlangsung semalam menyaksikan juara bertahan Terengganu FC 2 TFC 2 dan naib juara UKM FC berjaya mengesahkan tiket ke peringkat separuh akhir selepas mengatasi lawan masing-masing dalam kumpulan B. Kedua-dua pasukan berkongsi 10 mata selepas 4 perlawanan, namun UKM FC kekal di tangga teratas kumpulan B menerusi perbezaan jaringan. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu, TFC 2 mara ke peringkat separuh akhir Piala Cabaran 2019 selepas mengatasi Selangor United 2-0. Tiada jaringan terhasil pada babak pertama. Kemasukan pemain import Akani Sandiwasyu akhirnya berjaya menceriakan TFC 2 apabila penyerang kelahiran Nigeria itu berjaya meledak gol pertama pasukannya pada minit ke-75 selepas memanfaatkan hantaran silang Deshi Marcel. Tersentak, Selangor United cuba bangkit mencari gol penyamaan, namun usaha demi usaha yang dirancana pelawat gagal membuahkan hasil. Sebaliknya, tuan rumah menambah satu lagi gol pada masa kecederaan menerusi Bruno Suzuki sekaligus menghadiahkan tiket ke separuh akhir Piala Cabaran kali ini. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, UKM FC turut melangkah ke peringkat separuh akhir selepas bangkit menewaskan Kuala Lumpur 2-1. Pada aksi berkenaan, Kuala Lumpur terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Noh Heng Sok yang menanduk masuk sepakan percuma rakan sepasukan pada minit ke-36. Namun permainan kembali seimbang selepas UKM FC berjaya menyamakan kedudukan pada masa kecederaan babak pertama menerusi tolakan mudah Milad Zanayotpur. Bersambung separuh masa kedua, UKM FC yang terus mengasak akhirnya di depan pada minit ke-72 apabila percubaan menarik daripada luar kotak penalti yang dihasilkan pemain tengah Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman menerjah gawang Kuala Lumpur. Tiada lagi jaringan selepas itu, UKM FC muncul pendahulu kumpulan B dengan 10 mata dan mara ke separuh akhir bersama TFC 2. Menjelang perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Jordan malam esok di Stadium Nasional Bukit Jalil, Ketua Pasukan Felda United Hadin Azman mengimpikan tempat berada dalam kesebelasan utama Harimau Malaya iaitu dalam usaha memastikan namanya terpilih mewakili negara ke pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2023 dan Piala Asia 2023 menentang Indonesia 5 September nanti. Saya dengan harapan saya cuba nak bagi yang terbaik untuk Malaysia dan alhamdulillah saya terpilih untuk kali ini sebab masa lawan Timor Leste itu saya injured dan saya dah comeback balik dan saya harap dapat menang hati Coach Tan untuk dapat first 11. Saya persaingan semua hebat-hebat dan saya cuma bagi yang terbaik bila dalam training, so siapa yang terbaik akan dipilih untuk main. Sebagai rekod, penampilan Hadin pada kejohanan 4 penjuru Piala Air Marine Mac lalu jelas mencetuskan impak positif kepada Harimau Malaya. Hadin bukan sahaja berkemampuan bermain di posisi sayap, malah pemain berusia 25 tahun ini juga berkebolehan mengisi posisi penyerang. Sepanjang bersama Felda United musim ini, Hadin berjaya mencetak 5 gol dalam saingan Liga Super dan 2 gol dalam aksi Piala Malaysia. Sekiranya Hadin diberi peluang membarisi kesebelasan utama menentang Jordan malam esok, tidak mustahil pemain serba boleh ini mampu memberi suntikan tambahan kepada Harimau Malaya yang kini dalam misi penting menghadapi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 menentang Indonesia 5 September nanti.
Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum. Harapan semua, moga kita berjaya bagai negara yang kekal merdeka. Amanah bangsa